Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam tafsir juzuk yang ke-28. Juzuk yang ke-28, surah yang ke-60, 60 daripada 114, dan surah yang ketiga dalam juzuk 28, nama dia surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah. InsyaAllah yang ada tafsir pimpinan buka, yang tak ada pimpinan buka mana-mana tafsir terjemahan. Yang tak ada terjemahan buka juga Quran, kita baca beberapa ayat, kemudian kita akan pergi kepada terjemahan dan juga penjelasan secara ringkas insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Surah Al-Mumtahanah. Tengok mukaddimah surah. Surah ini diturunkan di Madinah. Kita belajar lama dah. Berapa kali sebut dah, surah ada yang turun Madinah dia panggil Madaniyatun. Ada yang turun di Mekah dia panggil Makkiyatun. Kita ingatlah dua surah
dua kategori surah ni ada berbeza dari sudut panjang pendek ayat dan berbeza juga dari sudut isi kandungan dia. Walaupun asas ayat itu iaitulah tauhid kepada Allah Ta'ala tidak berbeza, cuma ada beberapa perkara sedikit perbezaan. Surah ini mengandungi berapa ayat? 13 ayat. Salah 13 ayat. Dinamakan, tanda, sebab dinamakan surah Al-Mumtahanah, sababut tasmiyah. Tulis tajuk dia. Sabab at-tasmiyah, sebab dinamakan surah, dia boleh baca dua tu. Mumtahinah dengan ha baris bawah, dengan mumtahanah. Dalam surah kita ni dia tulis Al-Mumtahanah dengan baris atas. Mumtahanah dengan makna perempuan yang diuji imannya. Perempuan yang diuji imannya, kerana pada ayat 10 Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang-orang Islam, apabila orang-orang perempuan yang mengaku beriman datang berhijrah kepada mereka ke Madinah, hendaklah diuji imannya. Jika mereka mengetahui bahawa perempuan itu beriman, maka janganlah mengembalikannya kepada orang-orang kafir. Ini dalam syarat perjanjian Hudaibiyah. Kalau orang mari daripada Mekah ke Madinah, Nabi SAW kena hantar balik. Kena hantar balik ke Mekah orang tu. Maka bila mari orang laki-laki, Nabi suruh keluar. Tapi mari perempuan takkan nak keluar. Nak hidup mana dia? Bahaya dari sudut keselamatannya, dari sudut macam-macam. Maka diuji. Jika mereka mengetahui bahawa perempuan-perempuan itu beriman, maka janganlah mengembalikannya kepada orang-orang kafir, kerana perempuan-perempuan yang beriman itu tidak halal bagi orang-orang kafir sebagai isteri. Jangan hantar balik. Dan orang-orang yang kafir pula tidak halal bagi mereka sebagai suami. Itu dia panggil mumtahanah. Dan ada yang dibaca dengan bikasril ha, mumtahinah, bi'tibariha wasfan lis-surah nafsah. Kita ambil pada surah ini kerana dalam surah ini mengandungi imtihan, ujian. Surah Mumtahinah maknanya surah ujian terhadap orang-orang yang beriman. Apa yang kita nak uji, kita lihat nanti apa yang Allah Ta'ala nak uji. Jadi boleh baca dua, Mumtahanah, Mumtahinah. Mumtahanah ni, siapa dia? Iaitulah seorang perempuan yang telah diuji. Tanda, nama dia Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'ayyid radhiyallahu anha, dalam kisah yang masyhur. Tanda kisah dia ni. Kisah dia iaitulah dari Pari Hudaibiyah. Para pelajar, para imam tanda, perjanjian Hudaibiyah ni bila berlaku? Pada bulan Zulqa'dah tahun yang ke-6. Tahun yang ke-6 Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mari, Nabi kita mimpi. Duduk 6 tahun di Mekah, Nabi SAW bermimpi, duduk 6 tahun di Madinah, masuk tahun yang ke-6 Nabi kita bermimpi pergi Mekah. Bila diberitahu kepada sahabat-sahabat Muhajirin, oh gembira boleh balik ke kampung, kan? Kita kena PKP tak boleh balik gaya kapur pun mengamuk habis dah. Oh, macam-macam Facebook dah sudah keluar. Ni sudah 6 tahun. Bukan 6 bulan, 6 tahun tak boleh balik. Dengar-dengar Nabi nak pergi Mekah, orang Muhajirin gembira. Oh, kita balik, nak pergi tengok rumah lah, nak pergi tengok orang tu, tengok orang ni. Mungkin ada setengah tu keluarga dia ramai lagi, mak dia masih ada, nak balik. Balik-balik di Mekah, tentera Khalid bin Walid, masa tu masih lagi panglima kafir, dia attack Nabi, tak pernah masuk. Biasanya orang Madinah ni, kalau nak masuk Mekah, dia akan masuk melalui Tan'im. Orang pergi Mekah, dia tahu Tan'im ni tempat orang pergi niat umrah. Kan ada masjid Sayyidah Aisyah. Tapi Khalid dia attack, tak boleh masuk Tan'im, dia lari-lari sampai ke Hudaibiyah. Jauh juga jarak tu, mungkin dekat 10 km ataupun lebih. Menyimpang jalan. Sampai di Hudaibiyah, Nabi kita berhenti di situ dekat telaga Hudaibiyah.
Minta izin nak masuk, tak benar. Panjang cerita dia. Akhir sekali, mereka mari berunding. Buat perundingan damai dengan Nabi SAW. Suhaib bin Amru, dia di antara perjanjian dia kata apa? Annahu la ya'tika minna ahadun wa in kana ala dinika. Tak mari daripada Mekah ke Madinah walaupun orang itu sudah Islam illa radattahu ilaina, mungkin hantar balik Mekah. Bila mari Nabi kata tak duduk Madinah, aku berjanji dengan Quraisy. Maka orang Islam yang laki-laki keluar daripada Madinah, pergi duduk di tepi laut, nama dia Saiful Bahri. Duduk tepi laut. Buat kemah situ, buat perkampungan baru. Kalau bahasa sekarang ni kita panggil buka cawangan baru. Untunglah kita ada tapak dakwah baru di tepi sini. Wa fihi wa ja'atil mu'minat. Mari orang perempuan hijrah, nak macam mana? Takkan nak hantar balik lah, tak mungkin orang perempuan. Muhajirat. Nama dia apa? Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'id. Mari. Bila dia mari, keluarga dia ikut. Jumpa dengan Nabi SAW, dia hantar balik perempuan ni ke Mekah. Nabi kata, kita tak akan hantar. Maka ketika itu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran yang kita baca ni. Ya ayyuhalladzina amanu, iza ja'akumul mu'minati muhajirati, famtahinuhunna. Bila mari orang perempuan yang berhijrah, uji dia. Kalau betul-betul beriman, mu jangan hantar balik. Dalam ayat 10 nanti kita akan cerita. Yang pentingnya sabab nuzul ini dikeluar oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Maknanya di antara sabab nuzul yang jelas. Itu cerita dia. Ada juga yang menamakan surah ini dengan nama Suratul Imtihan. Kenapa? Sebab Allah sebut famtahinuhunna, uji mereka. Ada yang menamakan surah Al-Mawaddah, surah kasih sayang. Sebab dalam ayat ini Allah Ta'ala larang kita berkasih sayang dengan orang kafir. Baiklah para jemaah sekalian, kita tengok intisari kandungan melarang orang-orang Islam menjadikan orang-orang kafir yang musuh Islam sebagai teman rapat. Jangan ambil aulia, wali, jangan. Ni kita ni tak apalah. Musuh Islam kau tak musuh Islam, dulu kita tak kenal, bila kita kenal musuh Islam masih lagi nak bergabung, masih lagi nak berpakatan, kita kata ini bahaya. Tak kenal, kita kena uji dulu, kan? Sehingga dengan jalan itu dapatlah mengetahui rahsia pihak Islam. Dia tahu kelemahan kita duduk mana. Kerana yang demikian membahagiakan keselamatan pihak Islam, lebih-lebih lagi ketika zaman perang. Jangan pula dengan adanya hubungan baik dan persahabatan yang mesra, ada sesiapa dari pihak Islam yang tergamak mengkhianati umatnya sendiri dan menyampaikan berita-berita rahsia orang-orang Islam kepada musuh-musuh Islam. Kemudian Allah SWT menerangkan bahawa tidak ada salahnya mengadakan hubungan baik dengan pihak yang bukan Islam untuk kebaikan bersama dan hidup aman damai. Allah tak larang kita berkawan, bertoleransi bersama dengan orang-orang bukan Islam yang tidak memusuhi Islam. Macam kita inilah, dalam negara kita Malaysia ni, negara pelbagai kaum, boleh kita berjiran dengan orang bukan Islam, berkawan dengan dia, berbisnes dengan dia, tak ini mas. Tapi kalau nampak dia musuh Islam, lah. Nah, ini kita tak tahannya, kita nampak dia orang ni musuh Islam, menzahirkan beberapa tanda-tanda tertentu, masih lagi duduk berdakak, kata orang Kelantan. Duduk berdakak lagi dengan puak-puak kafir tu. Kono-kononya di atas membina negara lah, di atas dasar macam-macam dakwaan-dakwaan yang mereka buat, kita kata ini juga berbahaya. Baiklah para jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut tentang ujian dan juga Allah Ta'ala sebut tentang hubungan di antara kita dengan orang bukan Islam dengan non-Muslim, antara Muslim dengan non-Muslim, ada dawabit, ada syarat-syarat sendiri. Bukan semua tak boleh berkawan, bukan semuanya boleh berkawan. Kita akan tengok di dalam ayat yang kita baca ini, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang pertama. Surah Al-Mumtahanah, ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la
tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil seteruku. Allah Ta'ala sebut aduwi, orang kafir yang menentang Islam itu dia panggil musuh Allah. Allah namakan mereka musuh Allah, tiba-tiba kita pergi duduk berselimut dengan mereka. Ini sangat bahaya. Kita duduk pergi berdakap-dakapan dengan mereka, kita pergi duduk berpakatan dengan mereka, ini juga berbahaya. Kena hati-hati kita. Jangan ambil musuh aku dan musuh kamu aulia, menjadi teman rapat. Jangan. Apa dia teman rapat sini? Tulquna ilaihim bil mawaddah, dengan cara kamu sampaikan kepada mereka berita-berita rahsia orang-orang mukmin. Senyap-senyap satu berita sampai, senyap-senyap kita duduk korek sana korek sini. Jadi mengorek-ngorek ni jangan. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq, dengan sebab hubungan baik itu kamu buka rahsia di antara mereka, sedang mereka telah kufur engkar terhadap kebenaran Islam yang sampai kepada kamu. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, mereka pula telah mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mana? Daripada Mekah. Halau keluar, Nabi kita berhijrah ke Madinah. Wa iyyakum, dan kamu sendiri hai orang mukmin telah merasai periknya dihalau keluar daripada kampung halaman sendiri. Sebabnya apa? An tu'minu billahi rabbikum, sebabnya disebabkan kamu beriman kepada Allah Tuhan kamu. Allah Ta'ala ungkit kronologi sejarah mu, sebab beriman kamu dihalau keluar. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati, janganlah kamu berbuat demikian jika betul kamu keluar untuk berjihad pada jalanku dan untuk mencari keredaanku. Allah kata, kalau mu keluar karena aku, mu jangan berkasih sayang dengan orang kafir. Ni kita ni atas nama perjuangan Islam, perjuangan Tuhan ni, tapi kita berkasih sayang, mawaddah lah. Tusirruna ilaihim bil mawaddati, tidaklah ada sebarang faedahnya kamu mengadakan hubungan kasih mesra dengan mereka secara rahsia. Kita buat baik dia dah hentam kita. Ini bahaya. Allahu Akbar. Wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Sedang aku mengetahui akan apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Mu rahsia apa dalam hati kamu, kamu rahsia apa dalam diri kamu, itu sangat berbahaya. Wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil, sesiapa di antara kamu yang melakukan perkara yang demikian, maka sungguhnya telah sesatlah ia dari jalan yang betul. Allah jatuh hukum di akhirnya, Tuhan kata sesat. Siapa dia buat benda karut ni, dia akan jadi sesat. Na'udzubillah. Baiklah muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, para penonton sekalian, ayat ini ada cerita kisah dia. Dia panggil kisah sabab nuzul. Yang tadi yang awal surah tadi, Mumtahanah tadi, kita cerita tentang sabab nuzul. Siapa dia? Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Itu dalam ayat 10. Tapi ayat yang pertama ni khasnya ada sabab nuzul yang tersendiri. Tengok tanda cerita. Tulis. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah telah meriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nak keluar pergi ke Mekah. Ini dalam dia panggil pembukaan kota Mekah. Tahun berapa? Fathu Mekah. Tahun yang ke-8. Bulan apa? Ramadan. Kena ingat, bulan Ramadan tahun yang ke-8. Bila Nabi nak pergi Mekah, nak ambil balik Mekah daripada Quraisy, seorang sahabat nama dia Hatib. Tulis. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Dia tulis sepucuk surat
kepada pemimpin Quraisy di Mekah. Dia bocor rahsia bahawa kamu Mekah, orang Mekah, hati-hati, Nabi Muhammad SAW akan keluar untuk menyerang kamu. Nabi nak pergi Mekah. Dia ambil surat ni, dia beri kepada seorang perempuan. Orang perempuan ni berani dia. Naik kenderaan dia, naik unta dia, bawa surat nak pergi Mekah. Nak pergi bawa surat Hatib bin Abi Balta'ah. Nabi SAW dapat wahyu. Bawa orang perempuan ni, bawa surat rahsia daripada Hatib. Maka Nabi panggil Ali, Az-Zubair, Al-Miqdad, mari. Nabi kata, utu Raudatu Khakh. Mu pergi kepada nama tempat Raudatu Khakh. Sampai di sana kamu akan jumpa Za'inah, perempuan yang naik kenderaan. Dia bawa kitab surat daripada Hatib, nak bocorkan rahsia perjalanan Nabi SAW ke Mekah. Mu ambil surat tu. Ali pun pergi. 3 orang ni, panglima Islam ni pergi. Bila sampai di tempat yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, dia jumpa orang perempuan dalam kenderaan. Ali tahan, berhenti, stop. Ukhrujil kitab. Mana surat yang kamu bawa? Tak ada. Ma'in kitab. Saya tak ada surat-surat apa pun. Saya nak pergi jalan dia. Saya nak Ali mula. Ali ni, kalau bahasa kita orang Kelantan ni, kedai bayar juga orang. Panglima dia. Ali kata, la tukhrijannal kitab aw la tulqiyanna siyab. Tulis kata-kata ni. La tukhrijannal kitab aw la tulqiyanna siyab. Mu keluar surat itu ataupun aku telanjang kamu. Ini ugu ya, saya nak Ali bukan nak tengok aurat orang. Buka kita atau aku cabut pakaian. Dia pun tak berani lah. Fa akhrajatha min iqasi. Dia keluar, rupanya surat itu dia gulung-gulung letak dalam sanggur, dalam rambut. Memang tak jumpa cari. Mana kalau dia tak keluar sendiri, tak akan jumpa. Takkan kita nak buka satu-satu pakaian dia. Kan? Sayyidina Ali ambil surat, balik ke Madinah. Sampai dekat Nabi SAW, dia serahnya surat. Tulis tengok surat. Min Hatib bin Abi Balta'ah. Sahabat. Duduk Madinah. Kepada musyrik Mekah. Dia tak tulis pada musyrik, dia tulis pada Mekah. Dia telah menceritakan bahawa Nabi SAW akan pergi ke Mekah untuk menyerang Mekah. Nabi panggil. Ya Hatib, tahan. Hatib mari. Mahaza? Kenapa kamu buka rahsia? Ini kita nak pergi perang, bukan main. Ini strategi peperangan. Kenapa kamu ambil buka rahsia? Nabi marah. Hatib jawab, la ta'jal alayya Rasulullah. Rasulullah, maaf. Jangan jatuh hukum cepat, dengar saya nak cakap dulu. Nabi kata silakan. Nabi kita berlaku telus, adil. Tidak kata, pancung kepala. Ini pembelok, penjahat. Lah, sabar dulu. Mungkin ada sebab tersendiri. Karena itu dia buat. Nabi kata di Hatib, ya Rasulullah, inni kuntum ra'an mulsaqan bi Quraisy. Saya ni ada benda dengan Quraisy. Ada benda. Aku ni rapat dengan Quraisy. Tapi aku bukan orang Quraisy. Dan keluarga aku ada di sana di Mekah. Aku mengharapkan dengan cara ini aku boleh berbaik-baik dengan Quraisy dan mereka akan melindungi keluarga aku di Mekah. Aku buat ni bukan kerana kafir, bukan kerana murtad daripada Islam, bukan kerana redha dengan kekufuran mereka, tidak. Bila Nabi dengar dia punya hujah-hujah dia, qala sallallahu alaihi wasallam sadaqah. Nabi kata benar, betul sungguh. Dia buat ni kerana saniah. Qala Umar, Sayyidina Umar sudah celek mata. Da'ni ya Rasulullah adrib unuqa Hatib. Hadzal munafiq. Umar kata, bagi saya Rasulullah, aku nak penggal kepala si munafik ni. Pecah rahsia kita. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, innahu qad syahida Badran. Hatib ini telah hadir bersama kita dalam peperangan Badar. Karena itu para ulama Ahlussunnah kata, orang yang pergi perang Badar mempunyai sifat yang tersendiri di sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi kata, wa ma yudrika
Apa yang kamu tahu? La'alla Allah tala ala ahli Badrin faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Mu tahu macam mana Umar? Mu tahu ke tidak ya Umar? Allah Taala tengok kepada ahli Badar, Allah berfirman, i'malu ma syi'tum, membuatlah apa yang kamu nak buat, aku telah ampunkan dosa kamu. Itu kelebihan ahli Badar. Senyap Sayyidina Umar. Fa anzalallahu azza wa jalla, Allah Taala turun ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Lepas pada ayat ni kalau turun, kalau buat lagi memang mereka akan dijatuhkan hukuman. Tadi belum turun lagi dia punya amaran keras seperti ini. Belum turun lagi amaran keras seperti yang ayat ini. Baiklah. Para jemaah sekalian, jelas ke tak jelas? Kisah ini sangat ajaib. Berlaku kepada seorang sahabi Al-Badri. Sahabat yang pernah pergi perang Badar wa syahida Al-Hudaybiyah. Dia juga ada bersama Nabi di dalam perjanjian Hudaybiyah. Allah Ta'ala telah sebut dalam Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah Ta'ala redha kepada orang mukmin yang ikat setia bersama Nabi di bawah pokok di Hudaybiyah. 2 kali Hatib dapat anugerah. Kalau sesuai kita panggil CJISO, Allah Ta'ala beri pada dia 2 kali Badar, Hudaybiyah. Macam mana nak buat? Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pula pernah mengatakan Hatib ini ahli syurga. Lamma ja'a ghulamuhu, bila hamba dia mari, hamba kepada Hatib bila dengar cerita, fa waqala ya Rasulullah la yadkhulanna Hatibun nar. Hatib masuk neraka ke Rasulullah dengan perbuatan dia. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kazabta, bohong kamu. Siapa dia bagi tahu pada kamu Hatib ahli neraka? La yadkhuluha, Hatib tak masuk neraka, fa innahu syahida Badran wal Hudaybiyah. Dia telah menyaksi peperangan Badar dan Hudaybiyah. Maka hadis ni, hadis Nabi kita saksi dia ni dikeluar oleh Imam Muslim daripada Jabir bin Abdullah. Hadis kisah panjang tadi dikeluar oleh Bukhari dan Muslim, dan kita boleh lihat dalam kitab Sababun Nuzul lil Wahidi wa ghairihi. Baiklah para jemaah sekalian, seorang sahabat yang begitu hebat, perang Badar, Hudaybiyah, Nabi SAW sebut dia pula ahli syurga. Tapi kenapa terjadinya peristiwa yang berat ini? Kenapa? Mendedahkan rahsia tentera yang sangat bahaya kepada Quraisy. Dengan cara rahsia, hantar perempuan letak dalam sanggul dia punya surat nak pergi ke Mekah. Maka mana? Allahu Akbar. Dan di antara yang pelik lagi, bagaimana masyarakat Islam ketika itu dapat menangani peristiwa ini dengan begitu baik, bitawazun, dengan cara yang seimbang. Perbuatannya berat tapi cara seimbang. Itulah yang dikatakan al-hikmatu wal insaf. Kita isu-isu yang begini kita kena tangani dengan cara hikmah, dengan cara adil. Kalau nak kira betul dah Sayyidina Umar minta tu, betul tak? Da'ni adriba unuqa, Rasulullah serah dengan saya nak penggal kepala dia. Sebab ini strategi tentera. Kerana itulah rahsia-rahsia tentera dalam negara, jangan disedah pada orang. Kadang-kadang kita bercakap di publik, penguasa-penguasa bercakap, oh tentera kita ni begini-gini, kabar terbaik apa pun dia nak attack lawan politik dia tu. Tapi ingat, kita telah buka kain sendiri. Ini bahaya. Maka di antara sifat insaf yang kita belajar dalam tadabbur ayat ini, Allah Taala mula dengan ya ayyuhallazina amanu, orang yang beriman. Kisah ini siapa dia? Berlaku kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Dia orang yang beriman. Maka Allah SWT sebut, orang yang beriman. Hatib ini termasuk di kalangan orang beriman. Maknanya walaupun dia bersalah tapi dia tetap dalam kategori orang beriman. Jangan cepat, jangan mudah jatuh hukum. Munafik, kita panggil kafir, apa sajalah istilah-istilah yang diguna oleh orang sekarang ni, kita kata jangan gopoh, sabar dulu. Tengok kronologi cerita apa sebab kan.
Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang orang yang kamu nak hantar surat itu, orang yang kamu bimbang pada mereka, siapa dia? La tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kamu mengambil seteruku dan seteru kamu, orang-orang kafir yang menentang Islam, menjadi teman rapat, wali. Tulquna ilaihim bil mawaddah, dengan cara kamu sampaikan kepada mereka berita-berita rahsia orang-orang mukmin. Jangan. Ni boleh kamu tulis surat ni. Boleh kamu hantar surat pada mereka semata-mata apa dia? Nak cari pengaruh, orang panggil nak cari yadun, dalam bahasa Arab kata nak cari sebab supaya puak kafir ni sayang kepada keluargamu. Tak mungkin. Allah kata apa? Mereka kafir. Yukhrijuna rasul wa iyyakum. Mereka telah halau keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah, dan mu sendiri tu Hatib dihalau keluar juga daripada Mekah. Macam mana? Sebab apa kamu dimusuhi? Sebab kamu hijrah. Tiba-tiba kamu nak kasih sayang dengan mereka, masih lagi bersimpati dengan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dihalau keluar daripada Mekah, Nabi jalan-jalan daripada rumah dia pergi dari tempat nama dia Hazwarah. Tanda tempat Hazwarah ni. Ini dalam buku Mekah yang anak tulis ni. Cuba tuan-tuan tengok dalam buku Mekah tu ada cerita ketika Nabi SAW dihalau keluar daripada Mekah. Nabi berpaling ke Mekah, Nabi kata apa? Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah wa anni ukhrijtu ma kharajtu. Nabi kata, ya Mekah, demi Allah, mu ni bumi yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, sebaik-baik bumi di atas dunia ini. Kalau aku tidak dihalau keluar oleh Quraisy daripada Mekah, makhraj tu aku tak keluar. Mu tak ingat peristiwa tersebut? Allahu Akbar. Mu tak ingat peristiwa ini? Nabi kita dihalau keluar, kamu sendiri dihalau keluar, tiba-tiba nak berkasih sayang dengan orang kafir Mekah? La. Allah kata apa? In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha amradati. Kalau benar-benar kamu niat keluar daripada Mekah dulu, berhijrah ke Madinah, dengan sebab apa? Dengan sebab kamu betul-betul untuk berjihad pada jalanku dan untuk mencari keradaanku. Tusirruna ilaihim bil mawaddah. Kamu masih lagi hantar surat rahsia nak berkasih sayang dengan mereka. Wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantu. Sedangkan Allah kata, aku tahu apa yang kamu rahsia, apa yang kamu sembunyikan. Maka di akhir ayat ini Allah Ta'ala sebut, wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Dan sesiapa di antara kamu yang melakukan perkara yang demikian, hantar surat berkasih sayang, sesungguhnya telah sesatlah dia dari jalan yang betul. Allahu Akbar. Habislah cerita. Para jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah Ta'ala larang al-mawaddah wal wilayah. Wilayah itu mana kita beri kuasa, beri kasih sayang. Al-mawaddah ni orang panggil kasih mesra. Al-wilayah ni ada beberapa kategori tanda. Yang pertama sekali, dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang Hatib 2 kali kalimah mawaddah. Tengok ayat. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kamu telah campurkan kepada mereka kasih sayang. Satu. Kemudian ujung ayat tu Tuhan kata, tusirruna ilaihim bil mawaddah. Kamu hantar surat rahsia dengan penuh kasih sayang. Untuk apa? Di sini Allah Ta'ala marah kepada Hatib sebab buat perkara yang boleh menyesatkan dia sendiri. Sesat dua sekali. 2 kali mawaddah. Kasih sayang, hantar surat. Mawaddah 2 kali. Maka orang yang berkasih sayang dengan orang kafir, dia 2 persimpangan. Kalau dia kasih sayang kerana agama dia,
dia kata agama dia baik pada agama kita, maka orang itu kafir, wal-iyazubillah. Na'udzubillah. Yang kedua, tidak kafir tetapi maksiat sebab berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Ada kita orang Islam hari ni, jangan jeropolah. Anda ingat waktu anda masih muda-muda dulu, ramai penceramah-penceramah kita mengkafirkan sama-sama orang Islam kerana berbeza kepahaman. Berbeza parti politik contohnya, sudah jadi kafir-kafir. Dasar di mana? Dasarnya ambil daripada ayat Quran, wa man la yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun, dan macam-macam. Kita kata kita kena ingat, nak menjatuhkan hukuman kafir itu berat, tetapi kalau orang dia berkasih sayang dengan kafir, dengan dia tidak nak kepada kekufuran, tapi ada masalah tertentu, maka orang itu masuk dalam kumpulan maksiat, sebagaimana berlakunya kepada kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Sedangkan iman dia kuat, cuma ada masalah tertentu. Dan termasuk dalam masalah ini al-jasus, puak-puak jasus-jasus ni, yang dia hidup mencari, mendedahkan rahsia orang-orang Islam kepada kafir. Dia panggil jasus. Ada apakah hukuman jasus dalam Islam? Kalau tak kafir, apa hukuman dia? Adakah dia dibunuh? Itu khilaf di antara ulama fiqh. Kita tak bahas di sini. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah. Yang pentingnya Hatib, Allah Ta'ala jatuhkan hukuman di sini, mu jangan buat perkara ini sebab boleh jadi sesak daripada jalan yang benar. Tengok ayat yang kedua. In yasqafukum yakunu lakum a'da'a. Mu duk berkasih sayang atas surat rahsia pun, jika sekiranya mereka dapat menguasai kamu, nascaya mereka akan menjadi musuh yang membahayakan kamu. Dia bukannya tu, dia berkasih sayang dengan kamu, dia bertahaluh dengan kamu, dia berpakatan dengan kamu, nak kuasa je. Kalau boleh kuasa, tengok apa dia buat. Ini Allah Ta'ala peringatkan zaman Nabi dulu, ayat itu turun, kita boleh ibrah di zaman kita ini. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu'. Dan mereka akan membebaskan tangan mereka dan lidah mereka terhadap kamu dengan kejahatan. Mana dia akan buat benda-benda. Waktu dia baik dulu, rahsia molek. Ya, waktu dia sudah ada kuasa, dia mula membelakangi kita. Siapa awak? Siapa awak? Saya berkuasa. Jangan. Bahkan dia bukan setakat itu. Waddu law takfurun. Serta mereka suka kalaulah kamu menjadi kafir seperti mereka. Kalau boleh kafir sekali dengan dia, atau molek lagi. Maka ayat ini para jemaah sekalian, Allah Ta'ala beri pada kita, ingat, dia ini bukan setakat kata, kalau kamu jadi musuh, yabsutu ilaikum, kamu holok tangan, persalaman, persahabatan, kan? Tapi mereka holok apa? Aydiyahum bid-darbi wal qatli, mereka akan pukul kamu, dan lidah mereka maki-maki kita. Tengoklah, kita baik-baik dengan mereka, berpakatan dengan mereka, tiba-tiba mereka buat kenyataan-kenyataan yang menyarak, yang menyusahkan kita umat Islam. Hati-hati para jemaah sekalian, baik dengan orang kafir, tengok agenda mereka, tengok di mana kedudukan mereka. Tengok dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut, di awalnya disebut dengan fi'il mudhari', in yathqafukum wa yabsutu, menunjukkan bahawa benda itu berterusan. Di akhir ayat Tuhan kata wawaddu, fi'il madhi, menunjukkan benda telah berlaku lama, memang dalam hati mereka bercita-cita kalau kamu kafir sekali dengan dia. Itu dia panggil, kita kena belajar ilmu tadabbur Quran. Ayat Quran di awal ayatnya dia guna fi'il mudhari', di akhirnya fi'il madhi, menunjukkan benda tu lama sudah mereka benci pada kamu. Kamu pula dah hola-hola tangan. Buat apa? Hola tangan berbaik-baik. Tengok ayat yang ketiga. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Kaum kerabat kamu. Mana kisah ini masih lagi menegur siapa? Hatib bin Abi Balta'ah. Kerana kaum kerabatmu ada di Mekah, dan anak-anak kamu yang tidak menurut kamu dengan cara beriman itu, tidak sekali-kali
akan mendatangkan sebarang faedah pada kamu pada hari kiamat. Mu sayang di atas surat rahsia di buat berkasih sayang dengan orang kafir di. Sebab apa? Sebab nak jaga hati sebab mereka itu tak ada faedah pada kamu pada hari kiamat. Allahu Akbar. Allah Ta'ala ingat pada kita. Qarabat, arham, aulad, anak-anak kamu sendiri tidak ada faedah pada kamu pada hari kiamat. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum, mereka akan berpisah dengan kamu pada hari kiamat. Tak ada apa. Tosodok kasih sayang dengan dia. Maka di sini Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, mereka akan berpisah, mereka akan lari daripada kamu. Tidak ada faedah. Di mana kita nak tengok contoh? Contoh dianya, tengok ayat yang keempat. Tengok ni, maaf. Allah Ta'ala sebut tadi, mereka akan memerangi kamu, memusuhi kamu. Serta mereka suka kalaulah kamu menjadi, maaf. Ayat yang ketiga kita kan. Tidak sekali-kali mendatangkan faedah pada kamu pada hari kiamat. Allah akan memisahkan di antara kamu semua pada hari itu. Tak boleh nak minta tolong siapa-siapa. Kita nak minta tolong dia tak boleh. Dia nak minta tolong kita pun tak boleh. Sebab masing-masing yauma yafir, masing-masing lari membawa diri. Pada hari itu, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Ta'ala dengan segala apa yang kamu kerjakan itu amatlah melihat. Mata surat rahsia, kamu buat pakatan rahsia, kamu buat perjanjian rahsia nak merusakkan Islam, Allah Ta'ala tahu. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, inilah yang kita rasa bimbang hari ini, sebab surah Al-Mumtahanah ni perlu diwacanakan, perlu diulang balik, perlu digilak, supaya masyarakat duduk dalam dunia yang berkawan dengan orang kafir ramai yang dipanggil masyarakat majmuk. Ada dawabit, ada syarat-syarat tentu untuk kita berkawan dengan orang bukan Islam, non-Muslim. Ana daripada awal lagi saya minta dengan pihak berkuasa agama, ada dah peraturan. Contohnya mari hari peraya orang kafir, hari Krismas, hari tahun baru Cina, hari Depa Bali, hari apa lagi, kan? Kita kena sudah ada garis panduan. Setakat mana kita boleh pergi? Boleh tak pergi? Boleh tak kita ucap selamat hari-hari ini kepada orang kafir atau tak boleh? Khilaf di kalangan ulama. Maka pihak penguasa negara sudah keluar garis-garis panduan, tapi kadang-kadang tak sampai kepada masyarakat. Ini yang kita nak. Hari ini dipanggil zaman tular, zaman viral ni. Pejabat, pegawai-pegawai agama di pejabat, mereka sepatutnya seminggu lagi nak keluar, nak hari ini, hari-hari kerajaan orang bukan Islam, keluar dah dalam TV, dalam radio, dalam Facebook, keluar garis panduan, boleh setakat mana, tak boleh macam mana. Hubungan kita di antara orang kafir, supaya masyarakat Islam ini tidak terjebak, tidak terperangkap dengan amalan-amalan yang salah. Itu bahaya kan. Alhamdulillah, saya tertarik dengan perhimpunan pegawai-pegawai agama. Pegawai menteri agama bagi tahu pada staf dia kata apa? Kita ni bukan staf, bukan pegawai kepada jabatan ini, tapi kita pegawai yang menjaga agama dalam negara ini. Kita kata Masya Allah, ini besar kedudukan kita. Maka dalam ayat yang keempat, Allah Ta'ala buat contoh kepada apa yang berlaku pada Nabi Ibrahim AS. Ibrahim ni dia doa pada ayah dia, sehinggalah Allah Ta'ala turun Ibrahim tak boleh lagi doa kepada orang kafir. Maka ayat yang empat ni dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah dalam ayat 1, 2, 3 yang kita baca ini ada kaitan. Tapi oleh kerana masa sudah tamat, insya-Allah kita sambung ayat keempat ini dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.